Okay, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita dapat lagi hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala juga kita masih lagi menjadi manusia ataupun insan yang bernyawa di atas muka bumi ini. Maka untuk itu rasa syukur yang kita perlu serta selayaknya kita mensyukuri segala nikmat tersebut, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut, dengan kita mentaati segala perintah Allah. Dengan mentaati segala perintah Allah. Mudah-mudahan nikmat yang kita dapat, yang kita perolehi ini, ianya berterusan. Berterusan, dan mudah-mudahan bertambahnya nikmat yang lain yang Allah akan kurniakan kepada kita, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur atas segala nikmat, atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, nescaya aku akan tambah lagi. Mudah-mudahan nikmat yang kita dapat, yang kita perolehi itu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita beroleh kejayaan, kita beroleh kemenangan, kita beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Baik, seterusnya marilah sama-sama berselawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi pernah bersabda, man shalla alayya salata sallallahu alaihi asyra, atau kama qala. Barang siapa yang berselawat ke atasku salata, satu selawat je, sallallahu alaihi asyra, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Maka selawat ini, ada ulama hadis membahaskan apa makna selawat Allah kepada kita, kepada hamba-Nya. Maka ada yang membahaskan ataupun ada yang menyebut selawat daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita itu adalah rahmat, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat ini, tuan-tuan dan puan-puan, ia juga menjadi penyebab kita mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu sekali lagi pada kali ini. Lama dah tak bertemu, dah lama dah tak bertemu. Alhamdulillah, Allah izinkan kita kali ini bertemu untuk meneruskan lagi perbahasan kitab. Ni kitab yang kita gunakan. Kitab kitab ilmu sifat 20 dan perbahasan rukun iman. Dah suku dah. Kita baca habis. Dah suku dah. Suku dah tempat kita bacanya. Mudah-mudahan pengajian kita sebelum ni dan yang akan datang memberi sesuatu impak yang besar, khususnya terhadap kita punya akidah, kita punya pegangan. Sebab buku yang kita guna adalah buku berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu kalam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, muka surat, ikut catatan saya muka surat 34 ke salah? Betul tak Haji? Alhamdulillah, sebab lama sangat dah. Lama sangat, rasa lama tak bertemu. Muka surat 34. Muka surat 34 cerita tentang sifat-sifat berada pada zat secara azali. Yang tu Haji? Okey, betul. Baik. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu untuk meneruskan lagi perbahasan ini. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid ni faham-faham je lah, faham-faham je lah. Dia bukanlah ilmu yang ilmu yang ringan, bukan ilmu yang ringan, yang mudah untuk kita faham. Tapi mudah-mudahanlah
kita dengan baca sikit demi sikit, kita cuba fahamkan ayat-ayat tersebut ataupun apa-apa yang telah dinukil oleh ulama, memberi sedikit sebanyak nilai tambah dari sudut keimanan kita, kepercayaan kita, kefahaman kita terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Muka surat 34 tu, sifat-sifat berada pada zat secara azali. Tajuk pun kita rasa lain macam lah tajuk ni. Lain macam lah. Kita baca je sikit-sikit. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. Sifat-sifat Allah sentiasa berada pada zatnya. Sifat-sifat Allah sentiasa berada pada zatnya. Sifat-sifat yang mana ni yang kita belajar sebelum pada ni? Ada dalam yang kita sebut pada pertemuan yang lalu antara sifat-sifat Allah tu, saya ulang sikit je. Yang pertama kita dah cerita sifat-sifat Allah. Yang pertama muka surat 27 tu, yang mana Allah tidak menyerupai sesuatu. Itu kita dah bahas dulu. Allah tidak menyerupai sesuatu. Manakala ada yang serupa, itu bukan. Itu bukan. Kita tak boleh nak sebut itu yang Allah punya. Tidak menyerupai. Walaupun kita ada tangan, dalam Quran pun ada sebut tangan, maka perkara tersebut tidaklah kita sebut tangan Allah tu sama macam tangan kita. Kita tak boleh iktikad begitu. Tak boleh iktikad begitu. Walaupun dari segi perkataannya, yadun tu dalam bahasa Arab kita tangan. Dalam Quran Allah sebut yadullah fauqa aidihim. Fauqa aidihim. Yadun tu makna tangan. Kalau kita terjemah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka kita pun fikir tangan Allah tu macam mana? Kita ada jari 5, Allah ada 5 juga ni. Gitu tak jangan. Kita tak perlu sampai begitu. Jangan kita anggap begitu. Jangan kita anggap begitu. Kemudian yang kedua, Allah itu satu. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Yang ni juga kita dah bahas dulu. Sekiranya adanya dua, Allah itu dua ataupun ramai, menjadi ketua. Contoh kita ada sebut dulu, adanya Tuhan langit, adanya Tuhan bumi, ada Tuhan hujan, ada Tuhan panas contohnya. Maka bila ada dua ketua, ayat Quran pun dah sebut, Allah bagi tahu la fasadata, akan rosak binasa lah. Sebab ada dua kepala. Mungkin satu nak ke kanan, satu lagi nak ke kiri. Contoh Tuhan yang pertama nak turunkan hujan, Tuhan yang kedua tak nak turunkan hujan, nak jadikan panas. Mana begitu? Itu antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua. Yang ketiga yang kita bahaskan dulu, iaitu Allah bersifat mengetahui, mengetahui segala-galanya. Apa-apa yang berlaku atas dunia ini semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, yang keempat, Allah bersifat berkehendak. Allah bersifat berkehendak. Kita pun ada kehendak, maka Allah pun bersifat berkehendak. Maka kehendak siapa yang akan kehendak yang mana akan terjadi, pasti terjadi? Jawapannya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nak anak kita berjaya. Sedangkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya. Maka yang mana akan terjadi? Akan terjadi yang sebaliknya. Kita nak anak kita cemerlang, berlaku sebaliknya, maka yang kita dapat, anak kita akan gagal. Contohnya begitu. Nak bezakan kehendak manusia dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, itu kehendak Allah lah yang akan pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalau kita kata aku berdoa pada Allah nak anakku berjaya, berjaya sungguh. Yang mana satu tu? Maknanya kehendak kita selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapannya. Baik. Sekarang kita cerita, ni dia. Sifat-sifat tadi berada pada zat secara azali. Sudah main zat pula dah ni. Ni jangan kita fikir zat benda-benda, zat vitamin C ke benda tak. Kan fikir gitu pula zat-zat tu. Ulama pun sebut begitu, zat. Zat. Banyak perbahasan. Apa dia zat ni? Zat Allah ni apa dia zat Allah? Zat Allah. Apa dia zat? Dia banyak nak dibahaskan. Dibahaskan. Maka sifat-sifat Allah sentiasa pada zatnya. Mana pada Allah tu sendiri. Pada Allah tu sendiri. Yang kata zat tu benda apa?
Tak, kita pun tak boleh nak jawab macam mana. Pada Allah tu sendiri. Mana sifat-sifat tadi? Sifat mengetahui, antara yang kita sebut tadi, mengetahui, berkehendak. Ada. Mana bukannya berasingan. Bukan berasingan. Dia bab yang lain, tidak. Pada diri Allah tu sendiri. Ini bermakna disebut. Ini bermaksud bahawa sifat itu bukannya zat dan bukan juga yang lain daripada zat. Sudah pening pula. Bukannya zat dan bukan juga yang lain daripada zat. Kita pegang gitu je dulu. Okey. Ini kan kita bahaskan lagi. Ini kerana tidak mungkin untuk digambarkan zat itu hidup tanpa sifat hidup, ataupun mengetahui tanpa sifat mengetahui, atau berkuasa tanpa sifat berkuasa, dan seterusnya. Maka disebut sini, orang yang mengatakan bahawa Allah ialah yang mengetahui padahal tiada sifat ilmu, maka itu menunjukkan perkara yang saling bertentangan. Okey. Dari sini kita mungkin boleh faham sikit. Contoh yang disebut tadi, orang yang mengatakan Allah itu Maha mengetahui. Kan kita dah sebut tadi, sifat Allah, antara sifat Allah mengetahui, tahu hak benda dalam perut janin ni. Kita scan kita sebut dulu kan. Scan laki. Yang Haji sebut dah, cucu tu. Laki ke perempuan, scan dulu? Scan perempuan. Scan perempuan, keluar laki. Itu kita manusia, ilmu manusia. Sains kita scan laki lah. Bersorak betul lah masa tu. Nak cucu lelaki. Puan-puan, Allahu Akbar. Pink rupanya. Pink colour. Keluar warna pink. Warna perempuan rupanya. Nak perempuan. Siapa nak lelaki, dia tiba-tiba keluar perempuan. Kita akan ada sedikit kekecewaan. Bila mana kita berkehendak, dan kehendak kita tu kita nak Allah ikut kehendak kita. Itu akan menyebabkan kita akan jadi Allah. Nak lelaki dapat perempuan. Nampak? Dia jadi hilang sikit rasa redha. Silap bilang rasa syukur pun tak ada. Nak pula orang yang anak lelaki belaka. Anak pertama lelaki, kedua lelaki, tiga lelaki, empat lelaki. Nak yang kelima ni confirm, nak perempuan lah pula. Nak perempuan pula. Lahir-lahir, Allahu Akbar. Lelaki juga. Kita pun di situ kena betulkan semula hati kita. Ini adalah pemberian daripada Allah. Bukan pemberian biasa-biasa. Ini adalah anugerah daripada Allah. Orang lain 15 tahun nak anak, bukan saja lelaki, bukan saja perempuan, tak dapat langsung. Nak kata lelaki pun tidak, nak kata perempuan pun tidak, tak dapat langsung. 15 tahun. Kita lepas tahun kita. Iyalah. Nak perempuan kan? Laki. Perempuan lah. Kita ikhtiar lah. Cuba. Tidak, keluar-keluar lelaki juga. Maka di situ kena rawat jiwa kita, hati kita. Redalah dengan ketentuan Allah. Kenapa? Apa yang Allah buat, apa yang Allah beri, apa yang Allah anugerahkan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik untuk masa itu. Itulah yang terbaik pada waktu itu. Itulah yang terbaik pada keadaan kita masa itu. Maka baru akan timbul rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Orang tak dapat langsung anak, aku pun 5 lelaki pun tak apa, sekurang-kurangnya aku ada zuriat. Orang lain 15 tahun tiap-tiap hari berdoa, ya Allah kurniakanlah aku zuriat. Tak dapat, tuan-tuan. Sehingga rasa diri tu rasa lemah. Nak pergi kenuri kenara, nak pergi duduk beramai-ramai dengan orang, mesti orang tanyakan, anak tu berapa? Anak dah berapa dah? Nak jawab macam mana? Anak tu berapa? Nak jawab berapa? Nak jawab apa? Anak tu berapa? Kita nak jawab berapa? Macam mana jawapannya? Kita tak tahu nak cakap apa. Anak tu berapa? Dah 15 tahun orang kata, tak pergi rawat ke? Tak pergi ikhtiar ke? 15 tahun ni bukannya waktu 15 hari. Biasa 15 tahun ni macam-macam cara dah buatnya. Berdoa di Mekah, mana-mana orang soleh jumpa minta doa gitu. Tapi itulah kita kena sedar, kita hamba Allah, Khalik pencipta kita. Kita tidak ada kuasa, walaupun kita berkehendak macam-macam, tapi Allah juga Maha berkehendak. Maka kehendak Allah yang akan terjadi. Itu kena ingat tu. Barulah jiwa kita akan tenteram, baru jiwa kita akan mula redha, akan timbul rasa syukur.
Kalau tidak, seakan-akan kita menafikan apa yang Allah beri. Hak tu yang banyak berlaku, tuan-tuan. Rezeki yang kita dapat hari ni, Allah, ini je. Ini je. Contoh anak-anak kita dah balik sekolah, nak makan nasi. Buka-buka tuan saja tengok, lah, ikan lagi. Ikan lagi. Maknanya semalam ikan dah lah. Semalam ikan dah. Ataupun silap bulan, minggu tu memang ikan saja. Lah, sayur ni lagi. Mana begitu. Ajar didik anak, syukurlah anak, kita ada rezeki Allah kurniakan. Orang lain tak ada. Orang lain sampai mencari di tong-tong sampah. Bukan makanan yang molek kalau dah berada di tong sampah. Dah dicemari. Kalau tak dicemari pun, kalau silap hari bulan yang dah ada ulat, tapi mereka pilih-pilih asingkan ulat, makan makanan tadi. Allahu Akbar. Tu tayang cerita-cerita orang-orang di luar negara macam mana kan. Nampak je sisa-sisa makanan di tempat pembuangan sampah, kejar lari nak makan. Makan pula dengan lahapnya. Kita ada makanan, tapi kita seakan-akan menafikan anugerah daripada Allah itu. Ikan lagi, sayur lagi. Nampak? Ya? Didik jiwa anak. Mudah-mudahan mereka terdidik jiwa tu meredai apa jua yang Allah berikan. Bukan senang nak didik jiwa untuk reda terhadap apa yang Allah berikan. Pada kita, sebab kita pengetahuan kita terhad, ilmu kita pun terhad. Kita tak tahu benda yang akan datang. Kita tak tahu yang mana terbaik untuk kita. Maka terimalah apa sahaja yang Allah telah kurniakan kepada kita dan syukurlah. Syukurlah. Sama ada benda tu pada kita sikit, sama ada benda pada kita benda tu adalah berapa sen sangat, apatah lagi benda yang banyak. Syukurlah. Ajar didik anak kita begitu, biar sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berkehendak tadi. Allah bersifat berkehendak. Yang mana disebut sini tadi, bila mana Allah itu bersifat mengetahui. Allah bersifat mengetahui, padahal tiada sifat ilmun, tiada sifat mengetahui itu. Maka perkara tadi menunjukkan perkara itu saling bertentangan. Maknanya kita nak sebut Allah Maha mengetahui, maka sifat ilmun itu, sifat mengetahui itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bukannya berasingan. Bukan berasingan. Kita nak faham gitu. Allah tahu, Allah itu Maha mengetahui, sudah pasti ilmun itu, pengetahuan itu pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut pada diri, jangan kita fikir Allah macam kita, ya. Sekali lagi kita sebut bukan macam kita. Allah lah. Allah itulah Allah. Macam mana nak terang? Itulah Allah. Kita tak boleh nak detail sebab benda ni kita tidak tahu. Kita tak boleh nak sifatkan Allah tu begini, begitu, tidak. Mana Allah lah, ya. Begitu. Baik. Seterusnya, maka beliau menolak. Beliau di sini Al-Asy'ari, ya. Al-Asy'ari, beliau menolak pendapat Abu Al-Huzail yang mengatakan bahawa ilmu Allah itu ialah ilmu sendiri. Beliau mengatakan, jika anda mengatakan ilmu Allah ialah Allah, maka katakanlah, wahai ilmu Allah, ampunilah dosaku dan kasihanilah aku. Ni mana disebut tadi, Imam Al-Asy'ari ni menolak pandangan Abu Huzail yang mengatakan bahawa ilmu Allah itu ialah Allah sendiri. Ilmu Allah itu Allah sendiri. Maka dia kata, maka katakanlah, bila berdoa, wahai ilmu Allah, ampunilah dosaku dan kasihanilah aku. Bila kata ilmu Allah itu Allah, maka dia akan jadi gitulah. Wahai ilmu Allah, ampunilah dosaku. Mana Imam Asy'ari menolak pandangan begitu, mengatakan bahawasanya sifat Allah ini sentiasa berada pada zat Allah itu sendiri. Zat Allah itu sendiri. Mungkin kita payahlah nak faham. Cubalah setakat mana yang faham, ya. Cubalah. Baik. Kemudian Abu Huzail enggan mengatakan begitu, dan ini secara langsungnya menunjukkan bukti adanya pertentangan terhadap pandangannya. Pandangannya. Abu Asy'ari kata, kalau Abu Huzail kamu mengatakan kamu mengatakan ilmu Allah itu adalah Allah itu sendiri, maka nescaya akan bila kita berdoa
Akan jadi timbul perkataan depan tu, wahai ilmu Allah, ampunilah dosaku. Gitu ya. Maka Abu Huzai tidak menjawab pandangan ataupun tidak enggan mengatakan begitu, dan ini secara langsungnya menunjukkan bukti adanya pertentangan terhadap pandangannya. Okey. Beliau seterusnya mengemukakan dalil-dalil nakli bagi membuktikan pendapatnya. Pendapatnya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmih. Terjemahannya. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu, Allah menurunkannya dengan ilmunya. Nampak? Dengan ilmunya. Cerita Allah kata Allah yang turunkan Al-Quran, dan Allah turunkan Al-Quran tadi dengan ilmunya. Ilmunya. Nampak macam berasingan. Tadi kan Allah dan ilmunya berasingan. Tapi yang kita nak sebut tadi, sifat-sifat Allah tadi berada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala secara azali. Ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi ilmi. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan melainkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi, disebut tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan melainkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang lain, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Nak cerita sifat-sifat tadi berada pada zat Allah itu sendiri. Zat Allah itu sendiri. Baik. Ada nak tanya apa-apa? Nak tanya silakan, sama ada nak tanya hak ni ataupun hak lain. Silakan. Hak sangkut paut hukum fiqh ke? Yang sangkut paut dengan tajwid ni ke? Silakan. Ada nak tanya? Ilmu tauhid ginilah. Sebab tu ramai orang tak suka belajar tentang ilmu tauhid ni. Kita nak faham pun tak semudah mana. Tapi biar kita belajar. Tak faham belajar dapat pahala. Tak belajar rasa macam faham, tak dapat apa-apa. Rasa macam faham je. Lagi kita belajar, kita jadi lagi tak faham. Itu tanda kita dah mula bertambahnya ilmu. Orang yang tak ada ilmu, dia akan rasa, aku faham sangat. Alah, benda bukan payah mana pun. Sebenarnya dia tak tahu benda yang dia tak tahu. Sebab tu dia rasa faham belaka. Tahu belaka. Baik. Setelah kita masuk lain pula, tajuk yang baru bawah tu. Baik. Seterusnya, kita ambil perbuatan hamba. Ini perbuatan hamba ni perlakuan kita lah. Ni cerita. Tadi kita sangkut paut dengan sifat-sifat Allah. Sekarang kita tengok perbuatan hamba. Baik, persoalannya di sini kita. Persoalan tentang perbuatan hamba merupakan antara perkara pokok yang dibincangkan dalam mazhab Al-Asy'ari. Dalam mazhab beliau, perbuatan hamba dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada pada manusia ialah mengusahakan untuk berlakunya sahaja. Artinya, pembuat yang sebenar bagi perbuatan itu ialah Allah. Ini dia. Cerita tentang perbuatan kita ataupun apa yang kita buat ini. Contoh datang dari rumah ke surau. Lepas duduk surau kita mendengar ceramah pula. Sekarang ni kita cerita tentang perbuatan-perbuatan kita tu. Mereka pandangan Imam Asy'ari yang mana beliau mengatakan perbuatan hamba dijadikan oleh Allah. Kita duduk begini, Allah jadikan. Kita rasa sakit, perbuatan kita tadi rasa lengah-lengah, kita bergerak-gerak sikit, itu Imam Asy'ari kata Allah yang buat.
Yang apa yang ada pada manusia ialah kita mengusahakan untuk berlakunya saja. Contohnya hari ni Allah dah takdirkan kita hadir ke surau ni. Hadir ke surau. Maka kita yang mengusahakan untuk berlakunya benda tu. Kita datang dari rumah jalan-jalan, tak duduk betul depan kamera contohnya. Di situ. Yang berlaku Allah yang melakukannya. Kita pelaku untuk perkara tersebut supaya terjadi begitu. Nampak? Terjadi begitu. Imam Asy'ari mengatakan perbuatan hamba dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nampak ya? Benda yang berlaku hasil perbuatan kita itu Allah yang buat. Kita seakan-akan pelakon ataupun pembuat untuk jadi sebegitu, mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, manusia hanyalah berusaha untuk melakukan perbuatannya yang kemudian diperlakukan oleh Allah melalui diri mereka. Usaha merupakan ta'alluq ataupun perkaitan keupayaan dan kemahuan seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang dijadikan oleh Allah pada hakikatnya. Ini dia. Perbuatan kita disebut sini tadi, kita hanya berusaha untuk melakukan perbuatan tersebut. Contoh nak angkat tangan, kita berusaha untuk angkat tangan. Nak makan, kita berusaha untuk makan. Untuk makan. Pada hakikatnya perbuatan tersebut adalah daripada Allah. Itu hakikat. Ini kita cerita hakikat. Hakikat. Pada dasarnya Allah yang buat. Pelakuan tu Allah yang jadikan. Contohnya tengah dengar ceramah, contoh tidur. Contohnya tidur. Allah jadikan perkara tu jadi tidur, kita adalah pelakunya. Pelaku. Tengah dulu tidur. Begitu. Itu kita ambil yang hakikat. Hakikat. Nak mengatakan kepada kita, bukanlah kita yang mengatur urusan kita. Kan? Kita dah cerita dulu. Bukan kita yang mengatur urusan kita. Kalau kita mengatur urusan kita, contohnya kita nak tidur sangat ni. Kan ada kalanya kita nak tidur sangat. Tapi duduk atas tilang, kebir biji mata. Kebir biji mata. Bilalah nak tidur ni. Badan penat dah. Tapi tak boleh nak lelakkan mata. Nampak? Di situ. Kenapa begitu? Kalau kita kata kita yang menguruskan perbuatan kita, kita boleh set lalu. Pukul 11 sekarang, mata terpejang terus. Automatik tidur. Tak jadi macam tu kan? Allah yang menentukan pada hakikatnya. Kita nak tidur, Allah kata dah, awak tak boleh tidur. Awak tidur terkerang pukul 12 baru tidur. Mana pukul 11 tu kebir mikir dah, apalah masalah aku ni. Tak boleh nak tidur. Esok pergi jumpa doktor lah. Lain macam ni. Baring atas tilang tak tidur. Pukul 11 apa cukup pukul 12? Tidur sendiri, terlelap sendiri. Itu dia. Nak mengatakan bukan kita yang mengurus diri kita. Allah yang mengurus perbuatan kita. Perbuatan kita. Baik. Sebagaimana pandangan Imam Asy'ari tadi. Yang mana dia sebut sini usaha merupakan ta'alluq ataupun adanya perkaitan ataupun keupayaan dan kemahuan seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah nak jadikan begini, maka Allah beri kecenderungan kepada kita untuk buat begini, untuk apa? Supaya terjadinya apa yang dikehendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam bab ni ya. Dalam bab nanti kita kata macam mana pula dalam bab untuk memilih benda baik dengan benda buruk. Kalau Allah dah tentukan, kita nak cerita ni perkara itu terjadi, berlakunya begitu begini, Allah yang buat. Kita diberi pilihan. Kalau untuk milih benda yang baik dan benda yang buruk tadi, kita diberi pilihan untuk memilih yang baik ataupun buruk. Bukan Allah dorong terus kita mesti buat benda buruk. Yang ni Allah kita seakan-akan tidak ada pilihan. Tidak. Bagi pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita diberi pilihan untuk memilih mana yang baik,
mana yang buruk. Yang ni kita nak cerita hakikat kejadian begitu, Allah yang cipta kita. Usaha tadi dia ada sangkut paut juga dengan apa yang akan terjadi di akhirnya. Contoh Allah nak tentukan orang ni nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah, contoh mati dalam keadaan baik. Maka dalam tempoh itu, dalam tempoh kehidupannya tu, adanya kecenderungan, adanya gaya-gaya hidup yang menghala ke arah orang yang baik. Nampak? Tapi dia tidak menafikan kita punya ikhtiar tadi, pilihan kita tadi. Allah letak sini jalan baik, sini jalan buruk. Maka pilihlah. Kita pun pilih jalan yang baik. Maka kesudahannya begini. Berlakunya begini. Matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ada nak tanya? Masa pun tinggal sikit lah. Beliau mengemukakan dalilnya dengan pendalilan secara logik dengan katanya, kita dapati kufur ialah suatu keburukan, merosakkan dan palsu semata-mata. Sementara iman pula suatu perkara yang baik dan meletihkan. Ini cara logik ni. Maka kita dapati orang kafir berusaha untuk menampakkan bahawa kekufurannya itu suatu kebaikan. Tetapi ternyata kekufuran itu tetap sebagai keburukan, tidak sebagaimana yang dimahukannya. Kita dapati orang mukmin kalau boleh mahukan iman itu tidak perlu dengan bersusah payah, namun ia tidak berlaku sebagaimana yang dia mahukan berdasarkan kemahuan dan kehendaknya sendiri. Seperti disebut sini, seperti yang telah kita ketahui bahawa sesuatu perbuatan tidak berlaku dengan sendirinya kecuali melalui pembuatnya. Kerana jika sesuatu perbuatan itu harus terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya, nescaya haruslah berlaku sesuatu itu mengadakan perbuatan bukan melalui orang yang mengadakannya. Ini adalah tidak mungkin berlaku. Oleh kerana itu, benarlah bahawa sesuatu perbuatan tidak akan terjadi kecuali melalui pembuat yang mengadakannya, dan pembuat itu memang bertujuan untuk mengadakannya. Disebut sini cerita tentang Allah nak jadikan begitu, maka dia akan jadi begitu. Disebut tadi disebut orang yang kufur. Orang yang kufur ni orang yang antaranya orang yang tidak mensyukuri segala nikmat Allah. Dia nak menampakkan perkara kufur itu adalah perkara yang tak molek. Kita dapat anugerah daripada Allah, kita tak berterima kasih. Kita dapat benda yang baik daripada orang, kita tak berterima kasih. Kita nak buat, disebut tadi, nak buat, orang kufur ni nak buat, nak menampakkan perkara kufur tadi, kufur nikmat ataupun kufur terhadap agama yang mana kita tak memilih agama Islam, bererti kita kafir. Nak menampakkan perbuatan itu baik, perbuatannya itu baik. Tapi adakah terjadi begitu? Tidak terjadi begitu. Tetap perbuatan tersebut jadi tak molek. Contohnya arak. Kita kata, oh arak ni sedap, arak ni molek, boleh ganti air kopi. Kalau kita tengok ala-ala barat kan, barat air minuman dia arak. Dia nak nampakkan arak itu yang terbaik, arak itu molek, arak itu boleh ganti air kopi. Tapi kita tengok sebaliknya yang berlaku. Tetap berlaku begitu. Orang minum arak kan mabuk, jalan tengah jalan langgar kereta, innalillah situ. Berbanding dengan orang minum kopi. Orang minum kopi, gitulah keadaannya. Gitu keadaan. Mana tetap berlaku begitu. Kenapa? Sebab Allah yang berkehendak begitu dan berlakunya begitu. Bukan kita yang mengatur, bukan kita yang mengurus. Nampak begitu. Dan begitu juga bab keimanan tadi. Kita nak bertambahnya iman tapi dengan cara tak payah berialah, tak payah semayang-semayang, tak payah buat benda baik, iman akan bertambah. Adakah berlakunya begitu? Jawapannya tidak. Yang mana orang yang beriman buat benda baik, maka baru bertambah imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Habis setakat itu. Nanti kita bahas pula. Yang mana nak cerita hari ni, hakikat perbuatan manusia itu Allah yang jadikan. Allah yang perbuatan itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pembuat yang sebenar bagi perbuatan itu adalah Allah. Itu kita punya kata pokok, kata kunci kita hari ni. Pembuat perbuatan itu adalah Allah. Manusia hanyalah pelaku. Pelaku untuk merealisasikan apa yang Allah nak buat tu. Itu dia. Nampak sikit je beza di situ. Azan pun dah berkumandang. Kita bolehlah berhenti setakat ini dulu ya. Berhenti setakat ni. Yang lebih tu esok pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan walaupun perkara ni tadi banyak, agak sulit kita nak faham, mudah-mudahan Allah berilah kefahaman. Kalau bukan sekarang, mungkin akan datang Allah beri kefahaman kepada kita. Itu saja, wallahu alam. Marilah kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah serta suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.